Okey, wayar. Nampak? Kat tangan saya ni ada setebal-tebal wayar sampai sehalus-halus wayar. Untuk kalau kita buat projek DIY ke, benda yang berkaitan dengan elektronik, nak modify ke apa kan, kita nak pakai wayar yang macam mana? Macam mana nak tahu guna wayar tebal ke nipis? Jom. Alright. Okay, kat depan ni semua adalah wayar yang saya ada macam-macam variasi saiz wayar, daripada tebal sampai ke nipis cenonit je tepi sini. Wayar yang saya guna ni, dia ada rating dia. Dia ada rujukan saiz dia. Yang saya gunakan adalah jenis AWG punya wayar. AWG maksud dia American Wire Gauge. Dia sebuah sistem yang menjadi rujukan untuk kita tahu saiz wayar ni sesuai dengan berapa ampere current. Berapa banyak current yang boleh lalu untuk wayar yang tebal macam ni. Itu menjadi rujukan, ada sistem dia lah. Okey, kalau tengok sini, dia ada banyak dia punya rating dia. Daripada 0000 sampai lah 32 AWG. Dia punya saiz wayar, dan dia ada beritahu berapa maksimum arus yang sesuai untuk kita gunakan wayar ni. Okey, contoh yang paling besar saya ada kat sini adalah 10 AWG punya wayar. Nampak tak dia tulis? 10 AWG. Nampak tak? Tebal kan wayar dia kan? 10 AWG ni boleh bawa current maksimum 55 ampere kalau ikut rating AWG lah. 55 ampere dia boleh bawa current. Kita compare dengan yang kecil ni, nampak ni? Ini halus je, tak tahulah nampak kat kamera ke tak. Sangat-sangat halus. Kan? Itu tebal, ini halus je. Ini maybe dalam 28 ke 30 AWG yang dia boleh bawa maksimum current dalam 1 ampere je tu. 28 je tu, 1 ampere dia boleh bawa. Sikit je current dia boleh lalu sini, maksimum. Okey, sekarang penting ke tak penting kalau wayar kita ni tak ikut rating yang sesuai? Sangat-sangat penting. Andai kata kalau kita punya contoh, kita ada ni, kita ada kereta kontrol saya tengah jahanam ni, saya tengah repair. Kereta kontrol ni makan current yang tinggi. Sebab dia ada bateri sini, dia akan keluarkan, kalau ini 35C punya bateri, dia punya kapasiti 3000. Jadi kalau 35C pada kapasiti 3000 mAh, maksudnya 3 kali 35, hampir 100 ampere. Kalau dia boleh provide 100 ampere ni, kita kena guna wayar tebal lah. Dia sebenarnya AWG punya rating ni sebenarnya agak tinggi sebenarnya. Kita boleh ringankan sikit. Contohnya macam 10 AWG ni tebal. Dia tulis sini dia boleh sampai 55 maksimum untuk chassis punya wiring. Tapi kalau tanya dia boleh lebih sikit, tak ada masalah. Sebab kita biasa kita buat wiring yang pendek, kita dimaafkan, tak perlu nak tebal sangat. Tapi kena pada kadar yang selamat. Contoh kalau kita pakai bateri ni, at least kita adalah pakai sampai 100 ampere, maybe dalam 20 ampere untuk enjin ni masuk kan. Kalau kita pakai wayar besar tak ada masalah. Kalau kita pakai wayar halus ni, cenonet ni, kita punya wayar ni akan jadi panas, putus. Sebabnya wayar ni tak mampu nak cover, nak tampung current yang tinggi tu. Dia akan jadi panas dan akan short. Jadi berbahaya. Dia bukan sekadar merosakkan wayar ni, dia akan bagi risiko untuk kita punya sistem tu jadi problem. Maybe akan bawa problem yang lebih besar. Mungkin terbakar pun boleh jadi. Sebab tu kita kena guna wayar yang ikut rating yang selamat untuk kita punya current. Okey, kat sini saya ada DC Multifunction Tester. Ini dia punya diagram dia, kita boleh ikut untuk buat litar. Okey, saya akan sambungkan dia punya connection. Okey, yang dia ada wayar ni semua sambung saja, ikut je diagram dia. Sini dia pakai O-ring connection, tapi saya tak ada, maka saya DIY lah. Saya ambil wayar tebal ni, saya jadikan bulat. Okey, nampak tu bulat kan, saya pusing bagi ngam-ngam, comel je, tengok saiz. Okey, nice. Then saya timahkan dia, bagi dia keras. Nampak, saya suka timah, tak tahulah korang suka ke tak suka timah, tapi saya suka sangat menimah-nimah mematri-matri ni. Okey, muat satu. Okey, settle untuk bahagian negatif. Kalau korang perasan, saya gunakan wayar yang tebal. Kenapa? Sebabnya DC Multifunction Tester ni memang saya guna khas untuk test benda yang gunakan current tinggi. Jadi wayar memang kena tebal sebab arus dia akan tinggi. Okey, settle. Saya skrukan. Okey, saya patri semua wayar hitam dengan pada bahagian hitam kat shunt ni. Gunakan heat shrink untuk secure connection. Okey, beres. Saya patri untuk input output pula. Saya gunakan XT60 connector. Bila guna arus tinggi memang biasanya kita guna connection macam ni. Okey, settle. Okey,
secure connection macam biasa, guna heat shrink. So settle. Siap satu contoh. Ini adalah DC multifunction tester. Dia boleh calculate kita punya current dan dia boleh calculate kita punya voltage pada kadar yang tinggi. Kalau kita pakai multimeter biasa ni, memang yang rumah punya, setakat nak tengok voltage rumah tak ada masalah lah. Tapi dia tak boleh kira current yang tinggi. Ni maksimum pun 10 ampere. Kalau kita nak calculate macam benda RC ni, kereta RC ni, tak boleh. Sebabnya motor RC ni dia boleh pergi sampai 20 ampere, 30 ampere dia boleh pergi. Dia punya nilai current yang akan disedut daripada bateri masuk ke sistem kereta kontrol ni. Sebab tu kereta kontrol boleh laju sampai lebih 100 km sejam. Ada yang 150, ada yang hampir 200 km sejam pun ada. Jadi bila nak speed laju macam tu, current yang akan digunakan sangat-sangat tinggi. Jadi kabel yang kita kena tebal. Okey. Kita test tengok Okey, kereta kontrol sini. Ini DC multimeter saya, multifunction tester saya. Okey, sekarang kita nak kira berapa banyak power yang akan kereta kontrol saya gunakan. Ini tak ada load sebabnya saya tak connect pada gear saya. Jadi dia akan tak ada load lah. Load dia just engine saja. Dia tak ada bebanan untuk menolak kereta ni. Okey, saya gunakan bateri saya ni. Provide power. Connect. Nanti dia akan hidup menyala. Okey, ini input 8 volt bateri saya. Output ni tak ada lagi. Sekejap lagi saya nak tengok berapa ampere engine saya gunakan. Okey, ini untuk kira dia punya output. Saya dah buat custom kabel saya sini. Okey, cocok. Kabel lah ni, kabel. Cocok. Okey, sekarang saya nak hidupkan kipas motor ni dulu. Saya nak tengok kipas yang untuk menyejukkan motor saya berapa current yang digunakan. Connect. Tu kipas dia hidup kan. 0.1 ampere. Jadi 0.1 ampere, ni dah 0.8, dia dah rendah. Bila speed dah tinggi, dia nak maintainkan speed kipas tu, dia tak perlukan current yang tinggi. Dia kalau nak start tu, kalau kita cabut, ni tu kosong, saya on hidup, dia akan guna banyak current tau. Nampak tu, sampai 0.14. Current masa nak hidupkan kipas tu memang guna tinggi sikit sebab dia nak start memusing. Bila dah pusing, dia just perlukan tenaga yang sikit untuk maintain dia punya kelajuan kipas. Saya ada controller saya sini. Kalau saya press motor ni sampai habis, tengok ni, 4.35 ampere dia nak makan kalau kita bawa daripada from zero jadi max speed. Ini kalau tak ada connect dengan kita punya kereta ni, simply just nak gerakkan engine saja. Nampak? Tu 4. Kalau kita hidupkan motor ni, kita nak gerakkan tayar dia akan gunakan power load yang lebih tinggi. Sekarang saya nak tengok tenaga yang digunakan bila saya membelok kiri dan kanan. Ni dalam 0.5 ampere. Dan ini belok kalau tak ada halangan. Kalau kita bergerak motor ni, dia nak belok, dia akan gunakan lagi tinggi power. Contohnya saya halang daripada membelok sampai ke 6, 6.9 sampai ke 7. Itu dia punya arus yang digunakan. Habis gabuk. Kereta ni belum habis repair lagi. Saya nak repair saya punya gear saya. Bila gear tu, skru tu yang tersumbat tu saya dah boleh keluarkan, baru saya boleh replace gear. Dan saya akan try kereta ni akan gunakan berapa load properly. Bila saya dah tahu berapa ampere yang saya punya kereta kontrol ni perlu guna masa tengah betul-betul berfungsi, barulah saya boleh DIY dia punya bateri. Sebabnya bateri saya kena ikut dia punya load, kemampuan load, keperluan load tu. Dia bukan semata-mata just letak bateri 3000 ke 6000 mAh, tapi bateri tu tak boleh provide tenaga yang diperlukan oleh kereta. Bateri tu akan jadi overheat. Itu dah risiko. Bila bateri overheat, dia panas, ada risiko terbakar, rosak, macam-macam. Sebab tu dalam elektronik ni, kita memang kena tahu dia punya power, dia punya ampere, dia punya voltage. Bila kita faham benda ni, kita mudah kita nak ubah suai itu ini sebab kita dah tahu dah konsep dia macam mana. Mana jarak selamat dia. Sebab tu orang duk tanya saya, "Bang, tak takut ke duk main elektrik ni?" Bukan tak takut. Dia takut bila kita tak tahu. Bila kita tahu, kita bukan takut, kita waspada supaya tak berlaku benda yang mendatangkan bahaya. Sebab tu kena ada knowledge. Dengan knowledge, kita akan lebih berhati-hati. Kalau andai kata benda tu berbahaya pun,
kita boleh buat. Kalau tak, banyak benda membahaya kat dunia ni. Kalau sebab benda tu berbahaya je semua orang tak buat, tak adalah orang nak kerja repair kita punya elektrik, pencawang tinggi-tinggi. Dia punya voltage tu sampai beribu-ribu volt, memang tinggi sangat, membahaya. Tapi dia boleh juga buat kerja tu sebab dia tahu. Dia ada knowledge. Bila ada knowledge, kita dah tak lagi takut. Kita akan tukar takut tu kepada berhati-hati. Okey, itu sahaja sharing saya pada hari ini. Saya harap video saya bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, dia pula.